Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pengaruh ICT dan telefon pintar serta etika dalam penggunaan media sosial. Pada masa kini, ICT dan telefon pintar memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan moden. Hampir setiap urusan harian kita seperti komunikasi, hiburan, pembelajaran, malah pekerjaan bergantung kepada teknologi ini. Media sosial pula menjadi platform utama untuk kita berhubung, berkongsi maklumat dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun begitu, penggunaan media sosial tanpa etika boleh membawa kepada berbagai masalah seperti penyebaran maklumat palsu, buli cyber dan pencemaran akhlak. Justru itu, objektif pembentangan ini adalah untuk membincangkan pengaruh ICT dan telefon pintar serta menjelaskan kepentingan etika dalam penggunaan media sosial. Kita lihat kepada definisi ICT. ICT merupakan singkatan kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Ia merangkumi pelbagai peranti, rangkaian dan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, memproses dan menghantar maklumat. Contoh ICT termasuklah komputer, internet, email, cloud storage dan platform e-pembelajaran. Secara asasnya, ICT membantu menjadikan kerja kita lebih pantas, mudah dan efisien, sama ada dalam pendidikan, urusan penjabat, perniagaan atau komunikasi harian. Sekarang kita masuk kepada definisi telefon pintar dan media sosial. Telefon pintar ialah peranti mudah alih yang mempunyai cahaya internet dan membolehkan pengguna melakukan pelbagai fungsi seperti komunikasi, mengambil gambar dan melakukan kerja melalui aplikasi. Selain itu, telefon pintar juga menjadi alat utama untuk mengakses media sosial. Media sosial pula ialah platform digital yang membolehkan pengguna berkomunikasi, berkongsi maklumat, memuat naik gambar dan video serta berinteraksi dengan individu lain secara dalam talian. Antara contoh platform media sosial yang paling popular ialah WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook dan X. Kita lihat evolusi ICT di Malaysia. Dahulu, komunikasi bergantung kepada surat dan telefon biasa, tetapi kini segala-galanya lebih pantas melalui aplikasi real-time seperti WhatsApp dan Telegram. Dalam pembelajaran, kita sudah beralih kepada e-learning dan Google Classroom, manakala urusan rasmi kerajaan juga semakin digital melalui MySejahtera dan perkhidmatan e-government. Trend semasa menunjukkan penggunaan internet melebihi 90% dan telefon pintar menjadi peranti utama rakyat Malaysia. Ini membuktikan ICT kini menjadi keperluan harian. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang kepentingan ICT dan telefon pintar dalam kehidupan seharian kita. Pertama, ICT dan telefon pintar memudahkan komunikasi. Kita boleh berhubung dengan sesiapa sahaja pada bila-bila masa melalui panggilan mesej atau aplikasi sosial. Kedua, ia memberikan kita akses kepada maklumat global. Hanya dengan beberapa saat kita boleh mencari maklumat daripada seluruh dunia. Ketiga, ICT turut mempercepatkan urusan harian seperti perbankan online, membeli bela dan membuat penyebaran digital tanpa perlu beratur panjang. Selain itu, telefon pintar juga menyokong pembelajaran dan kerja terutama melalui kelas online, nota digital dan kerja secara remote. Akhir sekali, ICT membantu penyimpanan data yang lebih selamat dan sistematik, contohnya melalui cloud storage dan aplikasi pengurusan fail. Seterusnya, media sosial juga memainkan peranan besar dalam kehidupan moden. Pertama, media sosial menjadi sumber maklumat dan pendidikan melalui video, artikel dan kelas digital. Ia juga menghubungkan kita dengan keluarga dan rakan tanpa menjirat jarak. Selain itu, media sosial adalah medium untuk berkongsi idea dan kreativiti seperti melalui video, gambar, muzik dan penulisan. Tidak dilupakan, media sosial membuka peluang perniagaan contohnya online shop, marketing dan brand promotion. Akhir sekali, media sosial juga menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu kesihatan, kebajikan dan kempen sosial. Media sosial memberikan pelbagai pengaruh kepada individu. Pertama, ia membantu dalam pembentukan identiti digital di mana seseorang boleh mengekspresikan minat dan personaliti mereka.
Ia juga boleh meningkatkan keyakinan diri, terutama melalui perkongsian kreatif dan interaksi positif. Selain itu, media sosial memudahkan proses pembelajaran, contohnya melalui tutorial nota dan pembelajaran visual. Namun, terdapat juga sisi negatif seperti kesian kepada mental dan emosi, termasuk stres, perbandingan sosial dan ketagihan media sosial. Media sosial turut memberi pengaruh besar kepada masyarakat. Pertama, ia menyebar maklumat dengan sangat cepat, sama ada berita, maklumat, kecemasan atau kempen. Ia juga menggugurkan jaringan komuniti dengan membolehkan masyarakat bekerjasama dan berkongsi keperluan. Selain itu, media sosial menjadi platform perbincangan sosial di mana isu semasa dibincang secara terbuka. Ia juga memperkasa kempen sosial seperti kempen kesihatan, kebersihan, keselamatan dan amal. Media sosial dan ICT juga memberi kesan kepada institusi seperti sekolah dan tempat kerja. Pertama, ada e-pembelajaran yang memudahkan proses pengajar dan pembelajaran. Kedua, komunikasi menjadi lebih pantas. Contohnya melalui email, platform pembelajaran, dan aplikasi kerja. Ketiga, ia memudahkan akses kepada maklumat dan fail tanpa perlu menggunakan dokumen fizikal. Untuk kesan negatif, ia juga boleh menyebabkan gangguan fokus apabila pelajar atau pekerja terlalu banyak melalui media sosial. Selain itu, terdapat risiko kebocoran data, terutamanya jika keselamatan digital tidak dijaga. Akhir sekali, wujud isu keselamatan cyber seperti hacking dan penipuan online. Cabaran dan risiko utama ialah penyebaran berita palsu, ketagihan telefon, buli cyber, penipuan, pencabulan privasi dan kehilangan fokus kehidupan sebenar. Isu-isu ini disebabkan oleh kurang literasi digital, tindakan impulsif berkongsi tanpa semak, sikap mahu cepat dan viral, keinginan perhatian dan kurang kawalan diri. Etika utama penggunaan media sosial termasuk semak fakta sebelum kongsi, hormati pendapat orang lain, gunakan bahasa sopan, elakkan fitnah dan kawal masa penggunaan. Seterusnya, garis pandang penggunaan beretika ialah fikir sebelum berkongsi, lindungi privasi, laporkan kandungan berbahaya, hormati batas budaya, dan elakkan provokasi dan kebencian. Antara perundangan berkaitan Malaysia ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Fitnah, Akta Perdagangan Elektronik, dan SKMM bertanggungjawab kawal selia kandungan. Selain itu, saya akan menerangkan tentang peranan individu. Pertamanya ialah mendidik diri mengenai literasi digital, mengawal masa penggunaan, menggunakan media sosial secara sihat dan bermanfaat, dan sentiasa melindungi maklumat peribadi dan bertanggungjawab atas maklumat yang dikongsikan. Seterusnya ialah peranan institusi dan kerajaan. Peranan institusi pendidikan ialah mengadakan kempen kesedaran dan mendidik literasi digital. Peranan kerajaan atau SKMM ialah pemantauan kandungan, penguatkuasaan undang-undang dan mengadakan kempen anti-scam. Peranan platform media sosial ialah sentiasa menapis kandungan yang berbahaya. Ini adalah statistik ringkas Malaysia yang menunjukkan lebih daripada 90% rakyat Malaysia mempunyai akses kepada internet dan lebih daripada 98% pengguna adalah aktif dalam media sosial. Dan platform tertinggi digunakan ialah WhatsApp, TikTok dan Instagram. Purata masa penggunaan setiap hari ialah 3 hingga 5 jam. Bukti kepentingan penggunaan beretika semakin meningkat. Kesimpulan dan cadangan. ICT dan telefon pintar banyak bermanfaat tetapi juga mempunyai risiko yang tetap wujud. Oleh itu, ini adalah beberapa cadangan untuk mengurangkan risiko tersebut. Pertamanya ialah meningkatkan kesedaran dan literasi digital, menyemak fakta
sebelum mengungsi, utamakan keselamatan dan privasi, dan mengawal masa penggunaan. Teknologi ialah alat, etika menentukan hasilnya. Ini adalah rujukan yang kita mengguna untuk menghasilkan PowerPoint slide ini. Sekian, terima kasih.